Faiz, kita dah borak macam-macam dah tadi. Now we get back to the regular football stuff. Dan untuk hari ini, ada satu benda yang aku nak ketengahkan sikit untuk kita cuba borak dan dissect. Aku nak kita cuba bicarakan situasi yang sedang dihadapi oleh Manchester City. Benda ni, untuk aku sebut pun dia sound weird, dia sound pelik sebab realitinya Man City nombor 2. Faham tak? Dia masih lagi title challenger, dia masih lagi dalam Champions League knockout stages. Dia pun kelihatan relax ya. Betul, dan dia masih lagi dalam knockout stages of FA Cup. Baru saja menewaskan Arsenal. So, nampak pelik, tapi by Man City's own standards, berdasarkan standards yang telah pun ditetapkan oleh Pep Guardiola itu sendiri, mereka jelas sedang mengalami sedikit kesukaran. Sedikit hiccups lah. Hiccups sama Melayu apa? Sendawa kan? Sendawa tu apa? Sendawa ya, sendawa ialah hiccup. Sama hiccups. So aku rasa itu yang sedang dialami oleh Man City. Dan ada satu perubahan yang sedang berlaku. Di kala kita merakam episod ini, sudah ada here we go daripada Fabrizio Romano tentang penghijrahan Cancelo ke Bayern Munich. Seorang pemain yang mungkin musim lepas adalah pemain terbaik Man City di Premier League. Dan dilaporkan juga Bernardo Silva ada lebih kurang 24 jam lah diberi kebebasan untuk mencari kelab baru sekiranya dia mahu. So, bak kata Bob Dylan lah, the times they are changing dekat Man City. Di mana kita nak mula ni, Faiz? Ya, hang pernah ada kawan dekat sekolah ataupun universiti, kawan yang sentiasa mendapat straight A? Mesti ada kan? Dia straight A kawan aku, jenis yang keluar exam, susah ni. Ya, memang. Susah. Memang. Aku rasa aku barai. Ya. Sama tapi macam lepas tu Pep. straight A. Sama macam Pep. Setiap press conference kita, our opponent is fantastic. Lagi 3-0, 4-0, 4-0. Sama macam Pep. Jadi untuk semua pelajar straight A yang sentiasa mendapat straight A, Kish, sekali dia dapat, bukan B ya, dia selalu dapat straight A 90 ke atas. Sekali dia dapat 82, itu adalah krisis untuk dia, betul? Betul. Itu sama macam Manchester City sekarang ni. Kita sangat dalam masa 5 tahun kebelakangan ni, kita sangat jarang untuk mendapatkan satu jenis krisis pun di Manchester City ni. Tetapi bila ada peluang-peluang macam ni, dia akan menjadi tajuk utama di Bola Itu Live. Kan? Dan untuk berita perpindahan ni, sepanjang aku mengikuti Pep lah. Okey, dia aku rasa kecuali musim 2008-2009 di mana dia memenangi sextuple tu, itu aku baru tahu kata ada pengendali baru di Barcelona, nama dia Pep Guardiola, bekas pemain Barcelona, bekas kapten Barcelona sendiri, bla bla bla. Lepas tu baru aku ikut dia secara rapat kan. Ada satu policy daripada Pep Guardiola, tak kisah siapa pun sporting director, tak kisah siapa pun hierarchy club tu, dia jarang untuk mempertahankan pemain yang mahu keluar. Mungkin tak pernah, bukan jarang lah, mungkin tak pernah. So polisi dia ialah, hang pemain aku dan hang dah jadi player of the tournament, player of the year aku banyak kali, hang dah memang superstar dalam pasukan aku. Tapi sekali hang cakap dengan aku, hang kata macam, I think I need a new breath of fresh air. Aku memerlukan udara baru. Aku memerlukan kelab baru ataupun apa. Terima kasih atas khidmat anda. Sekiranya ada kelab yang mahukan anda dan sekiranya ada tawaran yang sesuai dengan anda, by all means, anda dipersilakan untuk keluar. Dia tak pernah kata, please stay with us, tak pernah. Dia Aku rasa satu je dia pernah buat macam tu, Fernandinho. Tapi selain tu aku setuju, tak pernah. Fernandinho, one season dia convince dia untuk stay. Fernandinho itu adalah satu kes di mana Fernandinho adalah bukan pemain utama kelab, tetapi dia lebih kepada a guidance untuk pemain-pemain muda kan. Dia perlukan seorang pemain yang macam tu. Leroy Sané tidak ada masalah nak balik ke Jerman, homesick ataupun apa, silakan. Sedangkan Leroy Sané pada masa tu adalah pemain yang paling luar biasa. Begitu juga dengan Gabriel Jesus, Zinchenko dan juga Raheem Sterling ke Chelsea. Dan di Eropah, contrary to popular belief, sebenarnya di Eropah, bid ataupun bidaan hanya akan dilakukan setelah kelab itu
contact representative player tu. Dia takkan beat buta-buta. Dia mesti dah cakap dengan player tu, tahu position player tu di mana ataupun beat tersebut akan dibuat. Sekarang ni kita bercakap tentang Manchester City yang ada beberapa perlawanan mereka tidak sampai ke standard sebenar Manchester City seperti mana yang kita tengok. Ada beberapa sebab. Antaranya ialah banyak muka-muka baru dalam pasukan. Banyak juga yang mengatakan bahawa mungkin Pep cuba untuk mengubah sesuatu dalam pasukan dia untuk membuatkan pasukan ini lebih berdaya saing di banyak fronts, di banyak tournament, bukan hanya di Premier League ataupun sebelum ini obsesi Manchester City kan dengan memenangi Champions League. Sekarang ni mungkin approach yang berbeza sedikit daripada Pep. Mungkin kita kurangkan dominance dalam sesuatu perlawanan, tetapi kita spread the dominance throughout the year, throughout the calendar year. Hang rasa macam mana? Hari tu aku tengok game City lawan Arsenal. Dalam banyak-banyak game City lawan Arsenal yang aku pernah tengok, ini adalah perlawanan di mana aku paling kecewa dengan prestasi Man City dalam perlawanan tersebut. Aku kecewa. In fact, aku rasa Arsenal were the better team. Even though bagi aku, Arsenal pun sendiri malam itu sebenarnya tak bermain dengan sangat bagus. Tapi they were the better team. And waktu itulah yang aku dapat rasakan, okay, there's something that's not right. Whether it's not right, whether it's macam hang kata perubahan yang sedang dibawa, aku tak tahu. Tapi dua-dua adalah sesuatu yang sangat logical. And here's why. Perubahan tu aku sangat faham. Contoh, satu benda yang aku rasa musim ini memberi impact terhadap Man City adalah kemasukan Erling Haaland tu sendiri. Kalau hang tengok skala kebergantungan kelab kepada seseorang pemain untuk jaringan, Man City dalam 5 tahun lepas adalah antara kelab yang paling kurang bergantung kepada hanya seorang pemain. Antara yang paling kurang. Sebab mereka ada a variety of goal scorers. And itu yang menjadikan mereka sebuah pasukan yang sangat unpredictable. Sebab hang tak boleh setakat just mark one guy out of the game. Hang mark Raheem Sterling, akan ada Riyad Mahrez nak skor. Hang mark Riyad Mahrez, tiba-tiba Bernardo Silva akan skor. Ingat tak ada satu fasa tu Ilkay Gundogan yang duk main false nine, duk score goals consistently. Kevin De Bruyne pun akan score goals. Tapi season ni tak, Faiz. Season ni Man City di Eropah dan especially in the Premier League adalah antara pasukan tertinggi dari segi kadar kebergantungan kepada seorang pemain untuk menjaringkan gol. Erling Haaland, aku rasa 31 goals in terms of percentage hari tu aku nampak sangat tinggi. Dan itu adalah a cause for concern. Sebab itu mengurangkan unpredictability yang dimiliki oleh Manchester City. Kerana everything these days goes through Erling Haaland up front. Han tengok Kevin De Bruyne punya underlying numbers dah ada significant drop off, terutamanya selepas Piala Dunia. Bernardo Silva pun struggle. Riyad Mahrez up until game yang mana dia score 2 gol hari tu, including winning goal tu. Pasal lawan Spurs. Correct, lawan Spurs. Sebelum perlawanan itu, Riyad Mahrez pun was not exactly in it for a while dah. Jack Grealish punya output tak memberangsangkan. Julian Alvarez saja yang nampak very encouraging so far. So, aku rasa benda tu yang menjadikan Man City sebuah pasukan yang masih mencari-cari identiti mereka untuk konteks pasukan ini. The Man City before Erling Haaland, dia dah ada identiti dia. Tapi kemasukan Erling Haaland tu mencelarukan identiti itu sedikit dan mereka seolah-olah sedang mencari what exactly are we at the moment. Dan aku rasa itu yang sedang memaksa Pep melakukan beberapa pertukaran. Aku takkan terkejut kalau sooner or later they move to a back three permanently. Terutamanya bila aku consider yang Cancelo dah belah and Nathan Ake ada di situ. Back three does not sound too unrealistic. So aku takkan terkejut kalau perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh Pep Guardiola ni adalah persiapan untuk era seterusnya buat Man City. Sebab one of the mistakes aku rasa Faiz, yang kadang-kadang jurulatih dan kelab bola sepak buat adalah apabila hang terlalu terbuai-buai dengan realiti sedia ada yang hang terlupa tentang evolusi. Walhal evolusi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk mana-mana kelab bola sepak. Case in point Liverpool sekarang ni. Dah 5 tahun dia ignore masalah di zon tengah, the warning signs, dan sekarang mereka sedang
pay a very heavy price. Okey, itu adalah perkara-perkara yang tak enak didengar kan. Tetapi realiti yang mungkin akan menggembirakan segelintir peminat Manchester City adalah mereka bermain, aku kira sebelum Piala Dunia pada tahap mungkin 60 ataupun 70% daripada kekuatan, 60% lah daripada kekuatan sebenar mereka, dan masih lagi menduduki tangga kedua. Bayangkan how main, they are that good. 60% je tapi masih lagi di tangga kedua. Increment dia sangat sikit lah. Peningkatan selepas Piala Dunia mungkin 2 ataupun 3% setiap perlawanan. Dan aku rasa towards the end, menjelang Februari, Mac dan April, 3 bulan the killing months ni, mereka pun akan bertukar menjadi the predator. Bukan lagi orang yang duduk di tepi dan tengok macam mana angin Premier League ni dia menghembus ke arah mana. Dia tak dia macam tu dah. By Februari aku rasa dia orang akan faham kita sekarang ni adalah predator dan siapa mangsa kita sekarang ni, kan? Dan itu cukup untuk kita tengok sebab Pep Guardiola at his worst season iaitu aku rasa musim pertama dia tiba di Manchester. Ada 2 jurulatih berkelas dunia tiba di Manchester waktu yang serentak. Jose di Manchester United, Pep di. Walaupun musim tu dia tanggal ketiga ataupun keempat tak silap aku. Tapi against top 6 teams, dia hampir memenangi kesemua perlawanan. Itu gila. Itu gilanya Pep Guardiola. Dan aku tak pernah doubt dia punya ability, dia punya kebolehan untuk melahirkan a title winning 11 one after another. Kan? Siapa sangka, tak payah lama Kish, 5 bulan lepas, siapa sangka Rico Lewis boleh menjadi pemain utama yang sangat faham, seolah-olah dia lahir untuk memainkan bola sepak style Guardiola. Tak ada siapa sangka perkara tu. Tapi itu yang terjadi sekarang kan. Macam hang kata tadi, identiti dengan Haaland. Kalau tak ada identiti, sekarang ni tercari-cari identiti dengan Haaland pun nombor 2. Kalau dia orang dah dapat identiti tu macam mana? Dia senang cakap macam ni, Faiz. Aku adalah manusia yang berpegang kepada teori bahawa Pep Guardiola is the greatest ever. Aku percaya dengan benda tu. Argumen dia kuat. Aku percaya sangat dengan benda tu. That Pep is the greatest ever. Style bola sepak dia is the greatest ever, dan Barcelona di bawah dia adalah pasukan terbaik yang pernah aku tengok ever. And Man City, some of the football that they have played in the last 5-6 years bawah dia adalah sejenis style bola sepak yang Premier League tak pernah tengok. Pernah tengok bits and pieces of it melalui Arsenal di bawah Wenger, but that's about it. Unseen before in the Premier League. That level of possession dominance. Dan ini adalah manusia yang kalau aku sifatkan sebagai the greatest ever, takkanlah kita tak percaya tentang kebolehan dia untuk membangkitkan semula skuad Man City ini. And that's the thing. Even if mereka tewas, even if mereka menghabiskan kempen musim ini di nombor 2 atau nombor 3, ia masih tidak cukup untuk hang membina naratif adakah era Guardiola sedang sampai ke peringkat tamat. Tak cukup. Sebab next year, they can easily just climb back. Rasa macam, 19 pasukan lain di Liga Perdana Inggeris. Okey, hampa bergaduh lah dulu. Aku nak duduk tepi sat sebab penat dah jadi cemerlang. Aku nak duduk tepi sat nak minum air. Pada waktu yang tepat, aku dah rejuvenated, aku dah refresh, aku nak main balik. Time tu, semua 19 ni akan jadi prey. Okay. Predator dia sudah masuk ke gelanggang. Dia tunggu masa je sebab tunggu masa. The other thing is squad ni dipenuhi dengan pelbagai jenis ramuan yang if at some point, contoh at some point Pep boleh membuat keputusan untuk letak Haaland di bench untuk 3-4 game dan start Julian Alvarez, and immediately Man City could be a whole different team altogether. Jadi aku rasa permutation dalam pasukan Man City ini adalah terlalu banyak untuk kita melupakan mereka sebagai title challengers, untuk kita dismiss mereka sebagai pasukan yang mampu memenangi Liga Juara-Juara Eropah. Aku rasa peninggalan Cancelo
kalau Bernardo Silva pun tinggalkan sebelum tamatnya transfer window ni, aku rasa itu tidak akan membunuh Man City. Sebaliknya aku rasa the team is too stacked, too strong. Dan dengan jurulatih sebagai Pep, Han tak boleh dismiss them ever.